Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Minggu ini pastinya dunia akan bertumpu ke New York kerana persidangan Pimpinan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu sudah pun berlangsung. Dan kalau kita lihat imbas sedikit sepanjang seminggu dua ini, banyak persidangan antarabangsa termasuk persidangan utama antara Putin dan juga Kim Jong-un di Moskow baru-baru ini. Dan menjadi perhatian dunia kerana dua negara yang bersahabat ini seolah-olah menjadi musuh dunia kerana paksi komunis mereka. Tetapi nampaknya Kim Jong-un tidak melepaskan peluang untuk melalui sepanjang perjalanan menaiki kereta api beliau dari Pyongyang ke Moskow hampir 40 jam itu. Walaupun beliau boleh saja terbang menggunakan perkhidmatan udara, tetapi atas dasar keselamatan kemungkinan beliau masih yakin menggunakan jalan darat dengan kereta api itu dan bertemu dengan rakan sahabat beliau di Moskow iaitu Putin. Dan di New York juga kita akan lihat barisan pemimpin dunia dan juga ketua-ketua kerajaan akan memulakan ucapan mereka di Pimpinan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu, termasuk Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah intipati yang boleh kita garap dengan ucapan-ucapan pimpinan dunia dan juga pimpinan kerajaan ini? Isu berkaitan dengan perang antara Ukraine dan Rusia pastinya menjadi topik hangat. Isu berkaitan dengan SDG, ESG dan juga isu perubahan iklim juga sentiasa menjadi topik penting untuk diangkat oleh setiap ketua kerajaan. Begitu juga bagaimana harga komoditi utama terutamanya food security ataupun keterjaminan makanan menjadi tumpuan dengan begitu tingginya inflasi makanan di hampir semua negara termasuk negara kita Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah pemerhatian beliau tentang isu-isu global dan isu yang akan menjadi tumpuan dunia pada sehari dua ini, Profesor Dr. Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Perhubungan Antarabangsa Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertanian Malaysia ataupun UPNM yang sempat bersama kami walaupun berada di Manila, Filipina. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Mungkin Prof nak bagi sedikit ulasan lawatan Kim Jong-un dan juga bertemu rakan sahabat beliau iaitu Vladimir Putin di Moskow, dan lawatan ini antara yang paling lama pernah diluangkan oleh Kim Jong-un iaitu hampir seminggu. Jadi mungkin pemerhatian awal Prof berkaitan dengan mengukuhkan hubungan bilateral antara Pyongyang dan Moskow, pertukaran ataupun transaksi pembelian senjata-senjata dan juga kecanggihan teknologi terkini antara Moskow dan juga Pyongyang, walaupun ia dilihat suatu yang dilarang ataupun tidak boleh dilakukan oleh masyarakat antarabangsa. Pandangan Prof. Okey. Pertama sekali terima kasih Nazri. Jadi ada beberapa perkara telah disentuh sebentar tadi dan saya tidak nafikan bahawa ianya memang sebahagian daripada pakej lawatan tersebut, ya. Memang lawatan pada kali ini ianya agak lama, 1 minggu tu agak lama untuk Presiden North Korea ni keluar daripada Pyongyang. Tetapi ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu diselesaikan dalam jadual lawatan tersebut, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul kita dapat lihat pelbagai perkara dibincangkan walaupun tidak ada secara detail, tetapi salah satunya yang mungkin tidak disentuh secara detail oleh banyak media adalah projek laluan kereta api, daripada Rajin ke Kasan, ya. Rajin ni adalah satu tempat di utara North Korea tu dan dia berjarak 54 kilometer ke Kasan, iaitu di wilayah Rusia. Dan projek ini sebenarnya adalah macam startup untuk menghubungkan laluan di antara Korea, semenanjung Korea dengan Rusia, dan dijangka dalam fasa seterusnya akan ada laluan yang boleh membawa apa sahaja perdagangan daripada North Korea dan juga South Korea jika mereka bersatu dan bekerjasama hingga ke Moskow, hingga ke Beijing dan lain-lain negara termasuklah ke Eropah. So ini adalah satu initial kickstart yang penting. Selain daripada perjanjian senjata, dan kita juga faham ini adalah lawatan yang penting
juga bagi Rusia menunjukkan bahawa Rusia mempunyai support, mempunyai dukungan daripada sekutu rapat mereka iaitu North Korea yang tidak diketahui banyak oleh masyarakat dunia, tetapi kehebatan, kekuatan mereka yang secara sembunyi itu dapat memberikan kekuatan dan juga kelebihan kepada Rusia dalam menghadapi konflik yang mendatang. Ya, pastinya pertemuan ini ditunggu-tunggu, diterima dengan kapet merah. Nampaknya begitu dari liputan media yang kita sempat lihat apabila Vladimir Putin menerima Kim Jong Un. Dan kita tahu juga Putin semakin terpencil dalam arena global dengan persidangan G20 di New Delhi baru-baru ini beliau tidak hadir, dan BRICS di Afrika Selatan pada bulan lalu beliau juga tidak hadir, tetapi menerima dengan hati terbuka kawan rapat beliau Kim Jong Un di Pyongyang. Adakah ini menunjukkan bahawa hubungan dua hala antara dua negara sahabat komunis ini bertambah erat dan mereka semakin perlu memerlukan antara satu sama lain? Kerana kita tahu teknologi persenjataan, satelit dan sebagainya, termasuk aviation yang ada pada Pyongyang begitu keterbelakang berbanding apa yang dimiliki oleh Moskow. Jadi mereka memerlukan antara satu sama lain berbanding yang cuba dipencilkan oleh masyarakat antarabangsa yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Pandangan Prof? Ya, saya sebenarnya agak skeptikal lah dengan pandangan tentang backdatednya persenjataan yang dimiliki oleh Rusia dan juga Korea Utara. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya intipatinya di sini adalah kerahsiaan. Jadi tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat dunia tentang terutama sekali tentang Korea Utara. Ya. Jadi kita dapat lihat contohnya dalam konflik yang dihadapi oleh Rusia dan juga Ukraine, mereka telah memiliki ataupun membeli drone daripada Iran. Jadi Iran yang macam tiba-tiba tidak ada dalam peta antara pengeluar senjata yang hebat dan sebagainya, tiba-tiba mengeluarkan drone yang diketahui mempunyai kapasiti dan juga kemampuan yang cukup hebat. Jadi saya melihat bahawa North Korea juga mempunyai kemampuan yang tidak ditonjolkan tetapi disembunyikan. Jadi plus dengan Rusia juga sebenarnya cuba untuk menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak boleh selama-lamanya maknanya menyimpan tenaga ataupun senjata tersebut. Jadi somehow mereka terpaksa menunjukkan kepada dunia mungkin dengan niat supaya nampak kekuatan dan juga kehebatan yang mereka miliki. Jadi dia dapat seperti sebenarnya ada dua perkara lah dekat sini. Satu, dapat memberikan satu imej bahawa mereka adalah antara negara yang mempunyai kemajuan teknologi persenjataan yang sophisticated, modern dan sebagainya. Dan satu lagi adalah untuk dapat juga menjadi senjata kepada pihak musuh melihat betapa kebelakangnya ataupun lemahnya teknologi yang mereka miliki. Jadi dia ada dua situation di sini. Dan kedua-dua ini sebenarnya boleh memberikan kelebihan dan juga boleh memberikan kelemahan. Kalaulah kata pihak lawan melihat bahawa ianya lemah ataupun terkebelakang, tapi kita kerana dia tidak terbuka, jadi tak pasti betul tak lemah ataupun sebenarnya memang dia tunjukkan yang lemah, maka dia nak simpan yang lebih hebat. So inilah situasi yang macam dikatakan cat and mouse ni. Kita tak tahu yang mana satu yang mana tepat dan yang mana tidak. Bagaimana pandangan Prof signifikan pertemuan mereka dengan penerimaan Putin dengan begitu mesra sekali dengan Kim Jong Un di pusat teknologi satelit mereka di Vostochny Cosmodrome itu apa signalnya? Ya, itu dapat menunjukkan bahawa kalau pandangan saya secara peribadi dapat melihat bahawa North Korea bersetuju ataupun bersedia untuk mendapatkan teknologi angkasa lepas untuk dibawa ke Korea Utara. Jadi lawatan itu bukan lawatan yang kita kata sahaja-sahajalah untuk biasa-biasa. Biasa-biasa, bukan untuk makan angin, tapi dia lebih kepada untuk melihat kemampuan dan mungkin dapat melihat bagaimana teknologi itu dipindahkan ke Korea Utara. Jadi Korea Utara sebenarnya memang relatively kalau kita lihat secara
apa yang didedahkan di media ya, mereka tidak mempunyai kemampuan yang cukup hebat dalam bidang aero angkasa. Tetapi dengan bantuan daripada Rusia, saya dapat melihat bahawa tidak mustahil untuk Korea Utara menjadi juga salah satu daripada kuasa besar yang dapat menguasai bidang aero angkasa. Jadi lawatan tersebut bagi saya menunjukkan betapa minatnya Presiden Kim Jong Un ni untuk memiliki teknologi yang sedemikian, dan juga tidak mustahil mungkin ada pakej-pakej lain seperti menghantar astronot mereka ke orbit ya, ataupun menghantar maknanya saintis daripada Korea Utara untuk bekerjasama membangunkan teknologi apa sahaja di Rusia. Jadi tidak semestinya mereka membawa masuk ke Korea Utara, tapi mereka boleh menghantar saintis ataupun pakar untuk mendapatkan teknologi tersebut di Rusia. Jadi ini adalah satu kita panggil tactical yang dilakukan oleh pemimpin daripada Korea Utara dan juga sebenarnya daripada Rusia untuk menunjukkan kepada Barat terutama sekali bahawa mereka boleh melakukan sesuatu yang mungkin boleh menyebabkan dunia akan maknanya terpaksa akur bahawa mereka juga ada kehebatan yang tidak kurang hebatnya. Ya. Menarik. Bagaimana pula reaksi Amerika Syarikat dan juga rakan sahabat mereka di selatan itu, iaitu Korea Selatan dengan paksi antara Pyongyang dan juga Moskow bertambah baik ini? Ya, sebenarnya ini yang kita dapat lihat bahawa dunia rata-rata bila saya memerhatikan media-media lain yang melaporkan perkara ini, rata-rata mereka sebenarnya memandang dengan cukup teliti dan penuh kecurigaan lah ya. Sebab kita tidak dapat tahu kemampuan sebenar yang dimiliki oleh Korea Utara dan juga Rusia. Mereka menyembunyikannya. Malah di pihak Barat juga apa yang dihantar ke Ukraine dalam peperangan yang sedang berlaku ini bukanlah teknologi-teknologi ataupun senjata yang terkini. Jadi yang mereka hantar adalah yang outdated ataupun yang sudah lama, tetapi dalam masa yang sama mereka memajukan teknologi yang lebih terkini dan juga sophisticated. Jadi negara-negara lain dapat melihat bahawa ini adalah satu perkembangan yang secara tidak langsungnya memberi kelebihan kepada kedua-dua negara dan juga dapat menyokong satu lagi inisiatif yang kita harus tahu tentang BRICS, iaitu blok baru itu yang dapat dilihat walaupun North Korea tak ada secara officially-nya menyertai BRICS, tetapi dia dapat menyokong dan memberikan sokongan kepada Rusia. Jadi bila adanya pakatan-pakatan yang sebegini menyebabkan negara-negara lain akan berfikir blok ini kukuh atau tidak, ataupun perlu diikuti, perlu disertai ataupun tidak. Jadi kita dapat lihat ini adalah juga strategi serampang banyak mata sebenarnya yang dilakukan oleh pihak ini. Ya. Bagaimana rakan mereka yang besar seorang lagi ini, China? Adakah China juga memerhati dengan dekat pertemuan seminggu ini antara Putin dan Kim? Dan bagaimana reaksi seterusnya China? Kerana China ingin pulih selepas COVID, China ingin meredakan isu ketegangan ekonomi antara Barat dan juga China, dan mereka mahu status perlahan ekonomi dalam fasa pemulihan ini berjaya dilalui dengan baik sebagai sebelum era COVID lagi. Dan kita tahu juga Presiden Xi juga mahu dilihat jadi rakan yang lebih neutral bagaimana melihat Korea Utara dan juga rakan mereka di Moskow itu. Ya. Kita dapat lihat sebenarnya memang China secara relatifnya adalah sekutu kepada kedua-dua buah negara ini. Betul. Iaitu Rusia dan juga Korea Utara. Tetapi dalam penelitian saya lah, termasuk juga engagement saya dengan tokoh daripada negara-negara tersebut, kita dapat lihat bahawa China tidak menunjukkan signal secara jelas bahawa mereka akan bersama mempertahankan ataupun menyerang atau sebagainya. Tetapi dia dapat menunjukkan bahawa diri mereka itu berada di
pihak yang mana, ya. Jadi kita dapat lihat dia tidak mengeluarkan kenyataan yang menyokong ataupun menunjukkan bahawa mereka akan mempertahankan kedua-dua buah negara kuasa besar tersebut, tetapi tindakan mereka jelas menunjukkan bahawa mereka berada pada blok tersebut, ya. Jadi kita lihat ini strategilah yang dilakukan oleh China. Dan China melihat bahawa China ni kita kena faham dia adalah sebuah negara yang selain daripada militeri, dia sangat melihat kepada ekonomi. Ya. Jadi, sebab itu mereka sangat menyokong dan juga ada inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak China untuk kedua-dua buah negara di semenanjung Korea, iaitu utara dan selatan itu bersatu, ya. Dan kemudian spill over daripada situ adalah kita dapat lihat macam mana mereka nak membina laluan perdagangan untuk support obor inisiatif One Belt One Road punya inisiatif. Jadi ini sebenarnya akan memberikan kelebihan kepada China. Malah China dalam fasa seterusnya dia menyatakan bahawa daripada Kasan nanti laluan kereta api itu akan sampai ke Beijing dan ke Eropah seterusnya. Jadi China melihat daripada segi strategik dan juga ekonomi itu yang lebih penting. Jadi selain daripada teknologi mereka sudah menguasai, tetapi ekonomi akan menjadikan mereka lebih kukuh dan dapat menguasai seluruh kawasan di Asia ini. Adakah ia juga akan mengganggu sedikit inisiatif China, inisiatif Beijing untuk membawa kedua-dua pemimpin utama Ukraine dan juga Rusia supaya berunding dan dapat menghentikan perang antara Ukraine dan Rusia? Ya, sebenarnya Ukraine dan Rusia ini berada pada satu situasi yang bagi saya tidak sukar untuk selesaikan masalah ni. Ya, China sudah mengambil inisiatif dan Amerika juga kita dengar, ya, ada beberapa sumber yang mengatakan bahawa mereka juga sedang merangka apa yang dipanggil sebagai peace initiative ataupun inisiatif keamanan. Kerana sebenarnya Ukraine sudah tidak mampu lagi untuk bertahan, tetapi hari ini mereka mendapat kekuatan daripada persenjataan yang diberikan oleh NATO, oleh Barat, oleh Amerika melalui NATO. Maka saya memikirkan bahawa China akan memainkan peranan untuk terus memastikan kedua-dua buah negara ini dapat memeterai perjanjian. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya saya melihat bahawa kuncinya terletak kepada Amerika. Jadi jika Amerika memberikan satu instruction ataupun memberikan contohnya satu panggilan telefon kepada pihak Putin dan bersetuju untuk maknanya menghentikan segala proses military operation dan lain-lain, maka ianya akan selesai. Tapi itu tidak berlaku dan memang peperangan ini cuba dipanjangkan sebelum ini, tetapi kita lihat pada akhir-akhir ini momentumnya sudah semakin kurang dan sudah ada beberapa pihak yang cuba untuk membuat inisiatif keamanan dan saya dapat lihat bahawa China tidak akan ada masalah untuk memastikan perkara ini berlaku, tetapi kesediaan itu perlu berada di pihak Zelensky dan juga Amerika sebagai anchor. Ya. Ya, bergerak ke New York pula. Pastinya ini juga tumpuan dunia pada minggu ini hingga hari Sabtu dan termasuk Perdana Menteri kita sudah pun bertolak dan berucap di Persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu atas tema membina semula kepercayaan dan menghidupkan perpaduan global dengan tindakan 2030 SDG dan juga matlamat pembangunan mapan SDG itu ke arah keamanan, kemakmuran dan kemajuan dan kemampanan untuk semua. Jadi adakah ini sebenarnya satu rutin yang sebagai gathering pemimpin-pemimpin dunia untuk mendengar ucapan antara mereka satu sama lain ataupun kita perlu lihat juga ada anjakan dalam pertemuan ini kerana Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu ingin melihat bahawa ia bukan satu tempat pertemuan elit para ketua kerajaan dan juga ketua-ketua kepala kerajaan yang lain, tetapi ia perlu membina kenyataan, memberikan satu komitmen berkaitan dengan multiculturalism, berkaitan dengan SDG dan juga kemampanan termasuk berkaitan perang antara Ukraine dan Rusia itu untuk memastikan keterjaminan makanan, isu-isu perubahan iklim dapat diberikan tumpuan. Ya, sebenarnya saya dapat melihat bahawa
United Nations General Assembly ataupun UNGA yang ke-78, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah mendapat penghormatan lah untuk membuat ucapan pada hari Jumaat ini 22 hari bulan. Jadi saya dapat melihat bahawa ini adalah detik penting sebenarnya untuk negara kita dan juga untuk dunia amnya, terutama sekali dalam negara-negara di dunia ini menghadapi satu situasi yang tidak stabil, ya. Jadi kita dapat lihat salah satunya adalah daripada konflik yang berlaku di antara Ukraine dan juga Rusia. Kita jangan lupa juga konflik yang sama juga sedang berlaku di Sudan, ya. Dan juga ada banyak negara di Afrika pada hari ini sudah berlaku rampasan senjata, seperti di Gabon, Niger, sudah menjangkiti Chad dan kawasan-kawasan negara-negara lain di Afrika. Jadi situasi itu agak meruncing. Mungkin kita yang letak di Southeast Asia ini kita tidak nampak kesannya secara langsung, tetapi mereka yang berada di United Nations akan melihat ianya secara global dan juga holistik. Itu satu. Yang keduanya, kita dapat lihat perhimpunan ini juga akan membicarakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan serangan pandemik. Jadi tadi Nazri sebut juga dengan food security, health security dan lain-lain, itu juga adalah sebahagian daripada kesan daripada pandemik yang berlaku dan juga mungkin akan berlaku sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh saintis, oleh WHO dan lain-lain. Jadi selain daripada itu adalah dijangkakan pula konflik-konflik lain, termasuk di Laut Cina Selatan. So apabila dikumpulkan semua itu, jadi melihat bahawa persidangan UNGA ini ataupun UNGA 78 ini adalah sangat signifikan. Dan ianya seperti yang Nazri sebut juga tadi, bukan hanya sekadar makan angin ke New York, tetapi adalah menjadi satu platform untuk menyatakan pandangan, menyatakan position di mana dunia akan berada. Dan satu lagi yang saya dapat lihat daripada statement oleh Guterres, Setiausaha Agung PBB, yang mengatakan sama ada dia kata rupture, refer or rupture itu adalah tentang bahawa dunia berada di persimpangan, iaitu apabila BRICS ditubuhkan, maka saya tidak langsung dia adalah satu ancaman kepada sistem sedia ada yang berasaskan kepada petrodollar, ya. Jadi ini sebenarnya bagi saya adalah satu amaran oleh PBB dan juga Guterres bahawa dunia akan berada pada satu situasi yang sukar selepas ini jika BRICS berjaya dijelmakan dan juga dolar jatuh ataupun musnah sistemnya, maka kita akan menghadapi satu situasi transition yang akan mengganggu the whole system of economic world economy. Jadi itulah satu situasi yang agak membimbangkan dan menjadikan perhimpunan ini cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam oleh pelbagai pihak, termasuklah negara kita. Ya. Menarik. Terima kasih Prof. Dr. Mizan Muhammad Aslam atas analisis isu global dan termasuk apa yang akan berlaku di New York sepanjang minggu ini. Dan pastinya ini penting, bukan hanya kita melihat isu di dalam negara, pastinya semua kerajaan di dunia dalam keadaan begitu mencabar. Bukan hanya di Malaysia, kerana isu-isu global menghimpit setiap isu dalaman setiap negara mereka, termasuk isu berkaitan dengan inflasi, isu berkaitan dengan makanan, isu berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Jadi bagaimana Malaysia perlu menyerap semua tekanan ini dan kita menuba ataupun mencari jalan lebih banyak ruang rakan-rakan yang boleh melabur di negara kita Malaysia. Pastinya ia sedikit memberikan ataupun keringanan dalam hal berkaitan dengan sosioekonomi dan sebagainya. Terima kasih Prof. Dr. Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan dan juga Undang-Undang Universiti Pertahanan Malaysia. Dan itu sahaja bersama Awani Global malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.